Assalamualaikum. Nama saya Naanina Syafiqah binti Azizan. Nombor metrik 18 DEV 17F2025. So, hari ini saya nak membentangkan tentang latihan industri di Majlis Kemahiran Taiping. So, ini adalah logo Majlis Kemahiran Taiping dan gambar Wisma Pemandaran Taiping. Jadi, Majlis Kemahiran Taiping ini telah ditubuhkan pada 1 September 1979. Penubuhan Majlis Kemahiran ini hasil dari termaktubnya Akta 1714, iaitu Akta Kerajaan Tempatan dalam tahun 1976. Dengan gabungan dari 8 lembaga pengurusan kerajaan tempatan, Majlis Kemahiran Taiping menguruskan kawasan seluas 186.46 km persegi dan meliputi 12 mukim. Okey, seterusnya ialah visi, misi dan slogan Majlis Kemahiran Taiping. Jadi visinya ialah menjadikan Taiping sebagai sebuah bandaraya yang progresif, dinamik, mampan, selamat dan sejahtera menjelang tahun 2050. Misi ialah memberikan perkhidmatan perbandaran dan merancang pembangunan dengan takbir urus yang efektif di samping mengekalkan kelestarian warisan serta keindahan semula jadi. Okey, seterusnya ialah slogan MPT. Slogan MPT ialah MPT cemerlang sepanjang masa. So, ini adalah carta organisasi Majlis Kemahiran Taiping yang mempunyai seorang YDP, seorang setiausaha pemandaran, 5 orang ketua bahagian dan 8 orang ketua jabatan. Okey, antara jabatan yang ada di Majlis Kemahiran Taiping ialah Jabatan Khidmat Pengurusan, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Perancang dan Pembangunan Bandar, Jabatan Kewangan, Jabatan Penilaian dan Harta, Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan, Jabatan Pelesanan dan Penguatkuasaan dan Jabatan ZU. Dan bahagian yang ada ialah bahagian pusat setempat, bahagian undang-undang, bahagian integriti dan audit dalaman, bahagian pengurusan Bukit Larut dan seterusnya bahagian korporat pengurusan awam, perhubungan awam dan pelancongan. Okey, seterusnya ialah carta organisasi bahagian korporat perhubungan awam dan pelancongan, iaitu diketuai oleh Puan Hanim binti Ramli. Jumlah keseluruhan staf di bahagian korporat perhubungan awam ini ialah 21 orang, yang ada setengahnya duduk di Galeri Pemandaran Taiping, Dewan Pemandaran Taiping dan ada yang duduk di dalam ofis. Okey, seterusnya ialah objektif bahagian korporat perhubungan awam dan pelancongan. Okey, yang pertama sekali ialah untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada orang ramai terhadap peranan, tanggungjawab serta tugas dan fungsi Majlis Kemahiran Taiping ini. Okey, yang kedua ialah untuk menjalinkan dan memelihara hubungan persahafaman dan kerjasama yang erat dan rapat antara Majlis Kemahiran Taiping dengan orang ramai atau penduduk. Okey, yang ketiga adalah untuk mengukuhkan dan memupuk semangat berpasukan dan semangat berpasukan dan kerjasama di kalangan kaki tangan majlis. Okey, seterusnya ialah fungsi bahagian korporat perhubungan awam dan pelancongan. Yang pertama ialah mengurus hal-hal yang berkaitan media, termasuk sidang media dan kenyataan akhbar. Okey, yang kedua ialah mengendali serta mengurus sistem pengaduan awam dan maklum balas pelanggan. Yang ketiga ialah mengendali serta pengurusan hari bertemu pelanggan. Yang keempat ialah membuat keratan akhbar serta merekodkan berita-berita yang melibatkan Majlis Pemandaran Taiping. Sepertinya macam dekat Majlis Kemahiran Taiping ni dia ada satu buku buletin Majlis Kemahiran Taiping. Okay, jadi dalam buku tu semua direkodkan dalam buku tu. Contohnya macam ada sidang media dengan harimau, dengan YDP tentang menamakan anak harimau, okay, dan jamuan hari raya, semuanya akan direkodkan dalam buku buletin itu. Okey, dan akhir sekali ialah penyediaan teks ucapan YDP atau pengucapan utama sesuatu program anjuran MPT
dan yang berkaitan seperti arahan YDP. Okey, seterusnya ialah piagam pelanggan. Piagam pelanggan ni dia ada khas untuk bahagian korporat, perhubungan awam dan pelancongan. So yang pertama ialah memastikan semua maklumat dan aduan yang diterima dari orang ramai dan pelanggan akan diberi jawapan dan maklum balas tindakan yang diambil dalam masa tempoh 5 hari bekerja sahaja. Okay, semua pelanggan di kaunter aduan dan pertanyaan akan diberi layanan mesra, cepat, cekap dan berkesan. Okey, yang keempat ialah semua aduan melalui e-aduan akhbar media massa secara lisan atau tulis akan disampaikan kepada jabatan yang berkaitan dengan hari yang sama untuk diambil perhatian dan tindakan. Okey, yang seterusnya ialah semua jabatan, bahagian atau unit akan menguruskan semua aduan yang diterima dan mengambil tindakan berikut, seperti menjalankan pemeriksaan di tapak, siasatan dan tindakan pemulihan dalam masa 2 hari bekerja. Seterusnya ialah memberi laporan dan maklum balas sesuatu kes kepada pengurusan. Okey, dan akhir sekali ialah memberi maklum balas ke atas kes-kes tindakan susulan pihak pengurusan. Okey, seterusnya ialah ni adalah gambar-gambar antara gambar-gambar aktiviti yang saya lakukan di Majlis Semanan Taiping. So yang first kali tu adalah lawatan pengenalan ke Zoo Taiping, iaitu diberi kebenaran oleh Puan Hanif. Kami pergi ke sana untuk memberi cara mengenali cara macam mana nak bagi makan kepada anak zirafah, bukan setakat anak zirafah, badak sumbu dan burung di situ. Kemudian kami menaiki tram untuk pusing keliling Zoo Taiping dan kami diberikan tugasan untuk merekodkan video sekeliling itu. Okey, seterusnya ialah majlis town hall yang melibatkan orang ramai dan seterusnya sidang media untuk menamakan anak orang hutan yang diwakili oleh YDP, iaitu Encik Khairul Amir. Okay, seterusnya ialah billboard selamat datang ke Taiping yang diusahakan oleh saya, yang diuruskan oleh saya sendiri. Mungkin dia punya design tu agak berbeza dari apa yang saya buat sebab saya tak boleh nak fixkan dia punya size, so kedai yang buatkan. Okey, seterusnya ialah cabaran sepanjang latihan industri di MPT. So yang first kali ialah berhadapan dengan pelbagai karenah pelanggan. So contohnya macam saya akan duduk di kaunter aduan untuk mengambil aduan pelanggan, dan pelanggan tu kadang tu terlalu agresif, dia terlalu bila dia cerita tu dia terlalu marah-marah macam tu. So itu adalah cabaran saya. Okay, yang kedua ialah mendapat 2 tugasan dalam satu masa. Contohnya macam Puan Hanif bagi saya satu tugasan, dan dalam masa yang sama saya punya supervisor iaitu Encik Hafiz juga memberi saya tugasan. Jadi itu adalah cabaran yang kedua saya. Okay, cabaran yang ketiga saya ialah bercakap dengan pelanggan. Itu adalah cabaran saya. Saya tak boleh nak bercakap dengan orang ramai, tapi bila saya dekat sini saya boleh bercakap dengan orang ramai. Okey, yang keempat adalah program atau aktiviti luar dihadkan. Okey, macam banyak program ikut kan, tapi semuanya dibatalkan sebabkan gejala COVID-19 ni kan. Okey, yang seterusnya ialah pengalaman. Pengalaman saya dekat Majlis Semanan Taiping ni ialah membuat dan berurusan tentang design billboard tu. Okey, saya tolong untuk mendapatkan quotation, saya berurusan untuk dia punya design dari segi font, warna, gambar, dan membuat poster untuk, dan seterusnya saya membuat poster untuk program yang dianjurkan secara online. Contohnya macam program mencipta logo jejak warisan. Okey, yang ketiga ialah menjawab panggilan pelanggan. Itu adalah satu pengalaman untuk saya menjawab setiap panggilan yang diterima di office.
Okey, yang keempat ialah menjadi urus setia di program marketing bersama Encik Pedro. Program marketing ni dijalankan di Galeri Pemandaran Taiping. Okey, akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah latihan industri sangat bermanfaat dan harus dipraktikkan di semua pusat pengajian tinggi kerana dapat memberi ilmu pengetahuan yang tidak terhingga kepada pelajar, dan ini sangat penting bagi mendedahkan kepada pelajar dengan lebih jelas mengenai bidang masing-masing. Okey, dan akhir sekali ialah para pelajar yang mengikuti pelatihan industri seharusnya berfikiran positif dalam apa jua keadaan yang dihadapi. Pelajar seharusnya menerima semua tugasan yang diberi oleh pihak organisasi dengan minda yang terbuka. Okey? Terima kasih.